Kita nak start pukul 8 tepat ke ataupun lepas 10? Lapan Ya. 8 lah insya-Allah. 3 minit. boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Speaker, okay. Saya rasa besar. Saya mana yang dah jadi. Orang tahu. ربنا خلق الإنسان من درجة النبي ونتابع خلق الإنسان وشرع استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasa pada malam ini iaitu Rabu malam Khamis kita akan berkuliah masih secara online yang sering ataupun yang selalu kita lakukan pada setiap minggu. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung kembali kuliah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati, yang mana yang terakhirnya iaitulah pada muka surat 39
Iaitulah bab yang keempat yang menyatakan sifat dengki ini. Ya. Langsung saja kepada kitab kita. Qala musannifu, dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati. Ya, penyakit apa? Penyakit hati. Jadi hati ni mana yang batin lah, bukan yang zahir. Bila kata bila dia disebut hati mana yang batin, yang tak nampak dengan mata, tak boleh nak scan dengan alat, tapi diketahui melalui beberapa tanda dan alamat dan perbuatan. Bahawasanya penyakit hati seperti dengki, bahasa Melayu dengki, bahasa Arabnya hasad. Tiada ada ubatnya itu melainkan, maknanya ni penyakit perlu kepada obat. Jadi tidak ada obat yang lain melainkan dengan dicampurkan ilmu dan amal. Adunan, campuran antara ilmu dengan amal. Ilmu semata-mata tak jadi, dia kena amal. Ataupun amal tanpa ilmu pun tak jadi juga. Banding dan misal seperti ma'jun. Ma'jun, biasa dengar kan perkataan ma'jun. Ma'jun ni perkataan Arab. Dia ambil daripada ajina. Ajina ni mana yang diadun, yang dikisar, yang dicampur aduk. Itu ajina. Kalau bahasa Arab, fi'il madhi kan. Ma'jun iaitu satu benda yang telah dicampur, yang telah diproses. Mana campuran. Semata-mata tak mau dia. Jadi kalau siapa yang biasa makan ma'jun ataupun biasa melihat bagaimana proses dibuat ma'jun. Saya dulu arwah mak saya biasa buat ma'jun. Sebab tu saya ni pada kecil lagi pun biasalah makan ma'jun. Mak kata getek, kita biarlah dah siap genteng ngap ngap masuk sebiji mulut kan. Ma'jun memang dia dibuat daripada beberapa jenis kita kata herba atau kayu lah, herba, kemudian dicampur dengan madu, manisan madu lagi, kemudian tu ni tu nama ma'jun. Orang dulu-dulu ni lah ubat dia. Tak ada ubat moden, Constant tak ada, Panadol tak ada dulu. Tapi yalah sekarang ni dah canggih, dah moden kan. Ubat-ubat tu kebanyakan diproses dengan secara moden dan dengan inilah mana kapasiti yang banyak dan umpama. Tapi kalau dulu ma'jun ni itu ramuan daripada beberapa jenis ubat-ubatan. Kebiasaannya yang alami jenis-jenis. Jadi nak obat penyakit kita kata penyakit dengki, sifat hati ni tak lain tak bukan mesti dicampurkan. Dicampurkan ilmu dan amal seperti ma'jun. Maka ada pun ilmu. Yang kata, sebab ni dia kata dua perkara yang dicampurkan. Satu ilmu, yang keduanya amal, praktik. Maka ada pun ilmu itu, maka bahawasanya mengetahuilah ia. Siapa? Kita lah, ataupun orang yang ada baginya penyakit. Dia mesti kena tahu cara-cara nak mengobat penyakit tu. Cara-cara nak makan ubat, cara-cara berapa kali nak kena makan dan umpamanya lah. Maka bahawasanya mengetahuilah ia orang yang dengki ataupun orang yang nak mengetahui bagaimana obat dia, akan bahawasanya dengkinya itu, apa yang kita dengki itu memberi mudarat akan dirinya sendiri. Bila kita dengki pada seseorang, kita ingat dengan dengki itu orang tu boleh jadi mudarat, orang tu boleh jadi jatuh ataupun hilang nikmat dan umpamanya. Jawabnya tidak. Tidak. Dengan sifat dengki yang kita punya, yang kita ada, tidak boleh buat apa pun. Bahkan yang mudarat kita sendiri. Mengapa pula kita mudarat? Ialah namanya penyakit hati, dengki. Bila dia duduk dalam hati kita, kalau kita tak ubat, dia akan membarah, dia akan melarat, dia akan menyebabkan perkara-perkara hal-hal yang tak sepatutnya ataupun tidak saidianya dilakukan. Sebab tu dia kata dengki itu memberi mudarat akan dirinya sendiri.
Dan tiada memberi mudaratlah ia akan mereka yang didengkikan ia akan dia. Tak, sikit pun tak ada apa. Jadi maknanya tak ada faedah sebenarnya dengki-dengki ni. Hasad-hasad ni tak ada faedah untuk orang yang didengki. Maka dengan sebab tu sifat tak boleh kita nak berdengki pada orang. Dengki ni sebab apa? Tu satu sebab kita ulang balik. Satu sebab takabur. Kita rasa kita lebih hebat daripada dia. Kemudian bila dia dapat nikmat, kita rasa dengki. Tu satu. Kerana sifat diri kita yang ada sifat takabur tu menyebabkan kita dengki kan. Kemudian pula kedua dengki tu dengan sebab bergaduh, berseteru. Kita tak geng, kita tak kawan, dia musuh kita, maka tentulah bila musuh kita menginginkan sesuatu hal yang buruk berlaku kepada musuh kita. Jadi caranya maka hilangkan permusuhan, jangan bermusuh, baru tak ada sifat dengki kan. Dan yang ketiga, kadang-kadang sifat nafsu tu sendiri. Nafsu kita, mana yang tidak kita bersihkan, tidak kita sucikan, tidak kita pandukan dengan panduan agama, maka menyebabkan sifat tu dia ada dan dia tak terkawal. Bukan kita kata semua orang tak ada sifat ni, ada. Tapi masalahnya boleh kontrol, tak boleh kontrol, boleh kawal, tak boleh kawal. Tu je. Atau orang bersih, orang macam mana pun ada sifat tu. Cuma keluar tak keluar, naik tak naik. Jadi tak jadi, tu je. Jadi maknanya perlu kepada kita untuk kawal. Untuk kita palingkan benci itu kepada yang lainnya. Jadi tu sebab-sebab jadi kebencian tu. Jadi walaupun apa juga sebabnya, tetap juga tidak memberi mudarat dengan sifat benci itu. Kalau semata-mata bencilah, tapi kalau sekiranya benci itu diikuti dengan tindakan, ya memang memberi mudarat lah. Seperti dengkinya Qabil terhadap saudaranya Habil kan. Kalau tak ada buat apa, tak apa, dia setakat bersarang dalam hati. Tapi apabila dizahirkan, dilakukan dengan perbuatan, tindakan dengan membunuh, maka berlakulah jenayah di situ. Tapi kalau setakat duk pendam, duk perak dalam hati, tak jadi apa. Hatilah jadi tak sedap. Ke mana-mana serba tak kena. Ibarat orang sakit lah. Orang sakit, dia tahu dia ada sakit, tapi dia tak nak ubat penyakit dia tu, biarkan aja lah. Jadi lama-lama penyakit tu dia akan membarah, dia akan merebah. Boleh menyebabkan penyakit-penyakit yang lain pula. Sifat-sifat mazmumah yang lain akan bersarang pula. Sekiranya satu penyakit ni kita tak ubat, kita tak kontrol. Jadi mana kalau orang yang tahu ada dirinya ada penyakit, terutama penyakit batin, maka tindakan dia kena kawal penyakit tersebut. Sekurang-kurangnya kalau tak boleh ubat secara 100% pun, mana dia kena kontrol. Macam kita kata orang kecil manis kan, dah kena kecil manis, nak bagi hilang memang payahlah. Tapi boleh dikawal, boleh dikontrol. Ni cara dia, ni obat dia, ni petuanya kan. Kalau nak terus hilang tak ada kan? Sebab nak jadi kecil manis ni bukan sehari dua, bermakan tahun, lama masa nak jadi kecil manis kan. Samalah juga dengan masalah jantung ke apa semua kan, dia ambil masa yang lama. Tahu-tahu dah stage 3, stage 4 kan. Tu yang kita tahu tu sebab keluar tanda-tanda dia. Tapi kalau awal-awal tak berasa, bedal belaka, boleh saja kan makan apa kan. Tapi bila dah keluar tanda-tanda tu menunjuk dah kronik kan. Sama juga penyakit dengki ni pun. Kita kata tak ada ke? Ada. Penyakit dengki ni, hasad ni ada. Cumanya kita boleh lawan, tak boleh lawan. Kita boleh kontrol, tak boleh kontrol. Jadi maknanya ia langsung tidak memberi mudarat kepada orang yang kita dengki itu. Jadi kalau kita dengki, kita je lah yang sengsara, kita je lah yang merana, kita je lah yang hidup tak senang kan. Sebab apa? Sebab sifat dengki itu telah menguasai kita. Baik ya. Bahkan dia kata memberi manfaatlah ia akan dia. Siapa buat? Iaitu orang yang kita dengkikan itu dapat faedah. Jadi mana boleh ni orang yang kita dengki tu dengan tidak ada bersebab tu dapat dia faedah manfaat, sekurang-kurang pahala.
pahala bertambah. Mengapa? Yalah, orang dengki ke dia sabar. Orang orang kata ke dia sabar. Jadi dia boleh pahala. Pahala siapa? Pahala orang yang dengki itulah. Kan dalam hadis yang pertama kan dia beritahu kan bahawasanya dengki itu sifat hasad itu memakan segala kebajikan, mana dihapuskan daripada suratan amal kita diberikan kepada orang yang kita dengki itu. Dapat pahala beri. Jadi memberi manfaat. Sebab tu kalau sekiranya kita didengki oleh orang, ada orang dengki kita, maka kita bersabarlah. Jangan ambil apa-apa tindakan ataupun sebaliknya kita berdengki pula kepada dia ataupun membalas kedengkiannya dengan tindakan. Itu rugi. Mana apa? Rugi pahala. Pahala sabar tu satu hal dah. Pahala yang orang dengki kita tu boleh kita. Jadi kalau kita pula sama-sama dengki, sama-sama khianat, maka kosong-kosong. Bukan sama banyak pahala, kosong-kosong. Mana dia tak ada pahala, kita pun tak ada pahala. Baik. Adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki. Apa sebab? Kerana membatalkan ia akan pahala kebajikan. Orang yang berdengki itu dia akan dibatalkan oleh Allah Ta'ala, dihapuskan. Dalam kitab suratannya, hapus semua pahala kebajikan. Seperti yang tersebut pada hadis yang pertama dahulu. Awal-awal bab ni, bab dengki, dibacakan hadis. Innal hasada ya'kulul hasanat. Sesungguhnya sifat dengki itu memakan ia segala kebajikan. Sebagaimana memakanlah oleh api akan kayu-kayu kering. Habis semuanya terbakar, habis binasa. Itu dia. Mana mudarat itu kembali kepada orang yang berdengki, tidak kepada orang yang didengki. Tambahan lagi menyebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Ta'ala akan orang yang dengki itu. Bukan setakat pahala amalnya dibatalkan oleh Allah Ta'ala, mendatangkan kemarahan Allah. Kemurkaan Allah. Kenapa? Kerana berempat dengki ni Allah Ta'ala benci. Allah Ta'ala tak suruh. Jadi Allah mendatangkan murka Allah. Macam mana? Kita kalau bos kita marah kita pun kita tak senang duduk kan. Kalau orang paling hampir dengan kita, umpama isteri marah kita, suami marah kita, kita pun rasa tak sedap kan. Apatah lagi kalau sekiranya Tuhan kita marah kita, murka kita. Kerana perbuatan yang kita lakukan itu, yang tak sepatutnya dilakukan, kita buat. Mana mengundang kemurkaan Allah. Jadi bila Allah Ta'ala dah murka, nanti sajalah balasannya. Nanti sajalah balasannya. Ataupun kalau sekian tidak pun orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala ni seluruh makhluk akan murka kepadanya. Dia kalau seseorang hamba Allah Ta'ala dikasih oleh Allah Ta'ala, maka dia akan dikasih oleh segala makhluk. Tapi kalau sekiranya seseorang hamba itu dimurka oleh Allah, atau lebih lagi dilaknat oleh Allah, segala makhluk akan murka, marah dan melaknat akan dia. Na'udzubillah. Walaupun kita tak dengar suara-suara yang memarahi, yang melaknat kita itu daripada para malaikat, daripada segala tumbuhan, pokok, kayu dan umpamanya kan. Tapi hakikatnya mereka ini bersuara. Mereka ini menyatakan kemarahan kalau sekiranya kita melanggar perintah Allah. Kalau sekiranya Allah Ta'ala murka pada kita, maka seluruh makhluk juga akan murka. Jadi mana apa faedahnya yang kita dapat? Sekiranya kita mendatangkan kemurkaan Allah, kita nak cari keredaan Allah. Kerana kita ni hamba adalah makhluk Allah Ta'ala. Alam ini makhluk Allah Ta'ala. Jadi semua tu milik Allah Ta'ala. Jadi berani tak kita nak menaik, mendatangkan kemurkaan kepada Tuhan kita. Jadi maka kalau tidak, tinggalkan ataupun jauhkan sifat hasad ataupun dengki itu. Kerana murka ia akan qada Allah Ta'ala. Yang sebab Allah Ta'ala murka sangat-sangat tu kerana walaupun zahir dia tak suka kepada seseorang tu, dengki pada seseorang atas nikmat, tapi sebenarnya pada hakikat dia marah kepada
yang memberi nikmat. Siapa dia? Allah Ta'ala. Mana dia tak redha dengan ketentuan Allah, qada Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sebab tu Allah Ta'ala murka. Ya, dia tu usaha je, dia tu minta je kepada aku, kata Tuhan, yang kemudian aku perkenankan, aku bagi. Yang kamu dengki buat apa? Nah, kalau ikut bahasa, ya, ikut cakap kita lah kan. Aku yang bagi pada dia, aku yang kurniakan kepada dia. Kamu dengki buat apa? Lainlah kalau diberi oleh lain pada Allah Ta'ala ya. Nah, tu dia. Jadi Allah Ta'ala murka kerana orang tu dia dengki ya. Maknanya dia tak suka akan ketentuan Allah Ta'ala. Padahal kita disuruh dituntut untuk yakin, beriman, percaya, menerima qada dan qadar Allah Ta'ala. Okay? Itu satu. Kerana murka ia akan qada Allah Ta'ala dan kikir ia dengan nikmat Allah Ta'ala. Kikir, mana kedekut. Dia nak kalau boleh dia seorang sahaja yang mendapat nikmat Allah. Orang lain tak dapat nikmat itu. Jadi mana bakhil. Walaupun kita kata bukan dia yang memberi, Allah Ta'ala yang beri. Tapi seolah-olah dia nak berlaku. Padahal Allah Ta'ala berhak nak beri pada siapa nikmat yang ia kehendakkan. No, jangan kata orang beriman, orang soleh, kadang-kadang orang yang tak beriman juga, orang yang fasik juga, Allah Ta'ala beri juga nikmat. Tapi ialah kalau orang beriman itu adalah karamah, pemberian Allah Ta'ala, kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau orang kafir, orang fasik itu istidraju, iaitu pemberian dengan murka, disertai dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Istidraj namanya kan. Jadi apa kita nak bakhil akan nikmat Allah Ta'ala kepada orang tu. Ya. Kita tak sukalah sifat dia PL, perangai tu ialah perangai ya. Tapi kalau kita benci bahawasanya nikmat Allah Ta'ala diberi pada dia, itu tak betul. Tapi kalau sifat dia, perangai dia, kelakuan dia yang jelas nampak menyalahi hukum Allah Ta'ala, ya, kita benci bukan sebab nikmat ya, bukan sebab dia kaya, bukan sebab dia diberi nikmat, tapi perbuatan dia yang mengkufuri nikmat itu je kita benci. Tapi tidaklah sampai bawa kepada dengki kepada dia. Ya, kerana Allah Ta'ala yang beri nikmat pada dia. Jangan kita dengki. Tak, ya. Boleh ke tak kita doa supaya nikmat tu hilang? Ya, boleh dengan syarat supaya kembali dia. Kalau umpama katalah bertaubat dia kembali dia kepada Allah, ya, tak apa. Ya, tapi kalau tidak, minta Allah Ta'ala tahan nikmat tersebut. Ambil nikmat tersebut. Sebab apa? Bila dapat nikmat, dia semakin derhaka. Umpamanya kan. Jadi hak tu ya boleh. Semata-mata dengki kerana dia dapat nikmat, tak boleh. Ya, tapi kalau diguna nikmat pada jalan kejahatan, ya, kita maka kita tidak dengki pada dia, tapi kita minta berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang patut dibuat dengan hambanya itu. Okay, ya. Jadi maknanya, dan kikir ia dengan nikmat Allah Ta'ala yang meluaskan ia Allah akan orang yang diberi nikmat daripada perbendaharaannya Allah atas hambanya itu. Itu dia, mudarat pada agamanya. Maka asbab daripada dengki ini boleh membinasakan akan agama. Kenapa? Tidak yakin, tidak beriman, tidak percaya kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Kan itu qada dan qadar itu setengah daripada rukun iman, yang keenam kan. Jadi bila tak percaya dengan qada dan qadar, kufurlah. Ternapi salah satu rukun iman, maka boleh menyebabkan mudarat pada agama. Maka dengan sebab tu tu bahayanya tu sifat dengki. Adapun mudarat dengan dengki itu pada dunia, tadi pada agama. Kenapa? Seolah-olah tidak redha dengan ketentuan Allah. Ini pada dunia, maka bahawasanya orang yang dengki itu sentiasa ia di dalam duka cita yang berpanjangan. Orang yang ada sifat dengki kepada seseorang, maka sentiasalah ada dalam hatinya itu sifat ataupun perasaan berduka cita yang berpanjangan, duka cita yang tak berkesudahan, sedih semua, marah semua kan.
Jadi apa faedahnya itu? Ya. Tak ada faedah. Kita nak supaya hati lapang, hati gembira, happy aja. Tapi orang yang hasad ni hatinya sentiasa sedih aja kerana orang yang didengki, yang dihasadkan itu tetap berada dalam nikmat Allah Taala. Jadi hati sentiasa tak berhati, sedih dan umpamanya. Jadi bahkan kadang-kadang bila boleh menyebabkan depres, tekanan, boleh menyebabkan naik darah tinggi dan macam-macam lagi. Jadi mudarat kepada diri sendiri. Buat apa? Lapang-lapangkan hati, bersih-bersihkanlah hati, kosong-kosongkan hati daripada sifat hasad dengki ini. Kerana itu setengah daripada jalan asbab bagi bahagia. Kita bahagia hidup ni hati kita lah. Kalau hati kita lapang, senang, tak ada fikir dengki-dengki ke orang, tak ada fikir yang tak baik. Jadi senang. Tapi sebaliknya kalau banyak nak fikir, banyak nak dengki, hasad pada orang, jadi tak senang tu. Walaupun kita segalanya cukup, tapi segalanya ada, segalanya sihat, tapi hatinya sakit. Jadi menderita hidup. Buat apa? Kerana bahawasanya seterunya itu tiada sunyi daripada nikmat yang kita musuhi, yang kita dengki itu tetap juga terpelihara nikmatnya. Okay? Jadi tak boleh nak dengki pada seseorang dengan sebab nikmat. Melainkan dua perkara. La hasada illa fisnaini dalam hadis lain. Nabi kata tidak boleh hasad dengki pada orang melainkan pada dua perkara. Apa dia dua perkara? Iaitu seorang yang Allah Ta'ala beri kepadanya harta lalu ia belanjakan pada jalan kebajikan. Itu boleh kita dengki. Banyak dia buat khairat, banyak dia tolong orang, banyak dia buat sumbangan dan sebagainya. Jadi kita dengki itu mudah-mudahan dengan sebab itu kita juga diberi nikmat sebegitu. Kita nak supaya kita juga mendapat nikmat seperti itu, maka dapat kita buat kebajikan juga. Dengki itu boleh. Itu tapi itu masuk, tidaklah kata masuk dalam hasad yang dilarang tu. Tak. Kemudian yang kedua hasad dengki yang dibenarkan iaitu pada orang yang Allah Taala berikan kepadanya ilmu pengetahuan. Banyak ilmunya, banyak pengetahuannya kerana dia mengaji pun lama, banyak dia mengaji. Maka kita dengki kepada kerana dia Allah Taala beri ilmu, maka kita berusaha untuk menuntut ilmu supaya jadi setara dengan dia ataupun lebih daripada dia. Dengan ilmu tu dapat menyampaikan, mengajar manusia dan sebagainya. Maka dengki dua perkara diizinkan. Bahkan jadi motivasi pula kepada kita untuk berusaha untuk beramal dan sebagainya. Baik, dan ada pun bahawasanya dengki itu memberi manfaat, ia akan seterunya yang dengkilah ia akan dia itu. Apa dia? Dengki itu memberi manfaat akan seterunya yang didengki, yang dengkilah ia akan dia. Mana orang yang kita dengki itu dia dapat manfaat. Dan tiada memberi mudaratlah ia dengki itu akan dia, akan orang yang didengki. Maka kerana bahawasanya nikmatnya itu tiada hilang ia dengan sebab dengki itu. Tak ada apa-apa. Orang yang didengki oleh orang, dia tidak mendapat apa-apa mudarat. Bahkan tak jadi apa pun. Tetap nikmat Allah Ta'ala tu berkekalan bagi dia. Bahkan digandakan baginya akan kebajikannya. Mana orang yang didengki oleh orang ni, Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya. Sebab apa? Kerana dipindahkan akan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepadanya. Nampak? Hapus daripada kebajikan orang yang berdengki, dipindahkan, diberi kepada kebajikan itu kepada orang yang didengki. Terus auto transfer dipanggil. Bila kita dengki pada seorang, Allah Ta'ala batalkan. Mana korang, kalau kita buat kalau perbandingan antara bank transfer kan, dalam akaun kita ada sekian. Tapi bila sebab kita buat hal begini begitu, maka daripada akaun kita terus transfer kepada akaun orang tu. Seolah-olah gitulah. Kerana Allah Ta'ala kuasa. Atas jalan apa kita nak bendung, kita nak tahan, kita nak sekat
kebajikan kita mengalir keluar. Kerana yang menulis mencatat kebajikan kita malaikat yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala perintah pindahkan, transfer pergi kepada seorang yang didengki, maka malaikat akan pindahkanlah. Masalahnya kan. Jadi maknanya bersabarlah orang yang didengki. Jangan kita ambil tindakan yang sama. Sebab kalau tidak, dua-dua rugi. Yang mendengki dah memang dah rugi. Yang didengki pula rugi juga. Kerana dia membalas kejahatan dengan kejahatan. Baik, iyalah, tapi kadang-kadang kita tak nampak ataupun tak nyata kepada kita sifat dengki itu, kan? Kita tahu tak ataupun kita sedar tak ada orang dengki kat kita. Kadang-kadang kita tak sedar, kita tak tahu. Jadi maknanya memanglah kerana sifat, tapi kadang-kadang nyata dengan perbuatan ataupun tindakan, ataupun dengan ucapan. Dia tak senang dengan dan sebagainya. Baik, itu dia. Pendeknya, orang yang dengki itu seperti diimpamakan seperti mereka yang melempar akan seteru dengan batu. Kita baling musuh kita dengan batu. Maka tiada kena seterunya. Musuh tak kena dan kembalilah batu itu kepada matanya. Maka membutakan ia akan dia. Itu dia. Macam kita kata kita buat nisbah macam bumerang lah kan, bumerang. Bumerang tu bumerang. Yang baling dia bentuk tiga segi tu kan. Baling. Baling pas dia balik-balik kita kan. Jadi mana sifat dengki ni sebenarnya tidak ada faedahnya. Kita dengki pun tak jadi apa kepada orang yang kita dengki. Bahkan sebaliknya kita yang rugi. Rugi apa? Rugi amal kita. Amal kita diberi kepada orang yang kita dengki itu. Jadi apa faedahnya? Dahlah orang tu kekal dengan nikmat dia, kemudian pula kita punya pahala kebajikan habis. Tu kata habis. Musnah binasa dengan sebab dengki itu. Baik, adapun obat yang bangsa amal. Tadi pengetahuan, ilmu, makna ketahui olehmu. Kalau dengki begini. Jadi tu dari segi ilmu pengetahuannya. Makna kita nak ubat sakit dengki tu, kita kena campurkan antara ilmu dengan amal. Ilmunya begini kan, dah tahu dah kan. Kemudian dari segi amal, ada pun ubat yang bangsa amal, yang praktiknya kita nak buat macam mana, tindakan apabila ada sifat dengki itu dalam hati kita. Maka iaitu bahawa mengetahuilah ia akan hukum dengki. Kita belajar. Kita belajar ni penawar bagi hati. Pertama kita kena kenal pasti penyakit. Penyakit ni datang daripada mana? Apa sebab dia, punca dia kan? Kemudian pula bagaimana cara penyakit ni nak diobat. Jadi maknanya penyakit ni sebenarnya bukan penyakit baru, penyakit lama. Kan Nabi kata, dabba ilaikum da'ul umam. Berjalanlah oleh penyakit umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. Mana umat-umat dulu pun dah ada penyakit ni. Bukan benda baru. Benda lama. Maka akan menjangkiti umat aku, kata Nabi. Maka ubat dia begini-begini. Nabi beritahu. Jadi benda ni sebenarnya ada penyakit, ada ubat. Ubat dia tu kata tadi pertama utamanya ilmu lah, pengetahuan kita kan. Tu. Kemudian ni cara nak praktik pula. Iaitu baru mengetahuilah akan hukum dengki. Apa hukum dengki? Haram, dosa besar. Dan akan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan akan keduanya oleh dengki itu. Itu dia. Mengetahui hukum dengki dan akan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan akan keduanya itu oleh dengki itu. Apakah? Kita kata perkataan ataupun perbuatan yang boleh menyebabkan sifat dengki itu dia tak terkawal, tak dikontrol. Apakah dia punya kesan-kesannya? Mana dari segi hukum dah tahu dah. Kemudian ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang menzohirkan sifat dengki itu.
maka menyalahilah ia akan keduanya. Bila kita tahu punca dia, jadi kita salahi. Mana kita jangan ikut. Jangan kita turutkan. Akan yang menyebabkan dengki. Kenapa? Sebab dia begini, begitu. Jangan diikutkan. Kita sabar. Jangan kita ikutkan. Kerana ialah kita maklum sajalah kan. Yang namanya sifat dengki itu letaknya dalam hati manusia, dan bagi manusia itu pula ada yang memasukkan akan bisikan-bisikan daripada iblis dan syaitan, dan juga daripada nafsu yang tidak suci, tidak bersih, yang tak disucikan ya. Jadi bergabung, maka dia membisik, meniup-niupkan ya. Jadi maka dengan sebab itu kita lawan. Bisikan ya, kalau dalam kitab apa ni tasawuf ni, kitab tasawuf juga tapi dia tak ada bahas tentang yang kata khatir malaikat, khatir syaitan ya. Dalam kitab-kitab apa ni dibahaskan betapa manusia ni saban hari sepanjang waktu sentiasa dimasuki ataupun didengari bisikan-bisikan yang baik dan bisikan-bisikan yang tidak baik. Yang baik daripada Allah melalui perantaraan wasitah malaikat, mulhim nama dia, sentiasa membisikkan, menyuruhkan dengan yang baik-baik. Manakala yang jahat khatir daripada syaitan, daripada iblis, daripada syaitan, yang sentiasa mengajak membisik kepada yang jahat-jahat. Dan satu lagi nafsu kita sendirilah. Kalau kita tak bersih, kalau tak sucikan, dia akan mudah terikut, terpengaruh dengan bisikan syaitan. Tapi kalau dia sudah dibersihkan, sudah disucikan daripada sifat-sifat yang kecelaan, maka banyaklah datang khatir ataupun bisikan-bisikan yang baik-baik itu. Maka kalau datang bisikan tak baik, macam mana cara? Jangan diperturutkan akan dia. Macam mana kita nak tahu baik dengan tak baik? Iaitu mesti kita ukur dengan Quran dan hadis Nabi. Muafakat ke tidak dengan Quran hadis. Contohnya datang bisikan. Kalau si fulan tu dapat rezeki, dapat durian kuntuh, dapat nikmat begini. Maka dibisik oleh iblis ataupun syaitan, tak patut ataupun mungkin dia ni ada gitu begini, macam-macam. Jadi bisikan-bisikan tu perlu kita awasi dan perlu kita atasi. Itu dia. Sebab tu ilmu tu yang penting. Kerana nak mengawal sesuatu, nak kontrol sesuatu ni mesti dengan pengetahuan, dengan ilmu. Kemudian dengan tindakan. Bak nafsu ni kalau kita bandingkan dengan haiwan, maka dia diserupakan seperti haiwan yang buas, haiwan yang ganas. Tapi haiwan tu dia tak selamanya akan ganas. Apabila kita train dia, apabila kita latih dia, dia akan jadi jinak hingga turut kata-kata tuan. Jadi maknanya begitulah nafsu kita tu. Buah tak buah dia tengoklah. Dia patuh, dia turut tak apa yang kita kata, apa yang kita perintahkan. Daripada kebaikan ataupun sebaliknya. Okey. Jadi menyalahi ia akan keduanya. Perkataan ataupun perbuatan yang hasil kesan daripada ini, dan mengerjakan ia akan lawan bagi keduanya. Lawan bagi keduanya. Yang ni yang kata dengki begitu begini dan umpamanya, mana kita tukarkan dengan kalau dengki tak suka, kita tukarkan dengan suka. Tidak benci kita apabila seorang mendapat nikmat, kasih kita. Maka memujilah ia akan mereka, yang dengkilah ia akan dia. Tukarkan. Kalau dengan perkataan, bila seorang tu dapat nikmat, bila dengki kita pun kata yang tak baik. Ini mesti rasuah ni, ini mesti duit haram ni. Jadi kita tukarkan dengan ucapan yang baik. Dan menzahirkan ia akan sukacita dengan nikmatnya. Tu dari segi perbuatan. Kita nak lawan ni sakit penyakit dengki ni kan, dari segi amaliahnya, mana kalau orang dengki, orang tak suka, dia akan meremeh-remehkan, akan mencerca, akan nikmat yang didapat tu oleh orang yang dia dengki.
Okey, tapi sebaliknya tukar hal ataupun tukar kelakuan tersebut. Daripada mencaci, kita puji. Daripada menzahirkan kemarahan, tak suka dengan nikmat, menzahirkan sukacita dengan nikmat itu. Dan merendahkan diri ia baginya, mana tidak bersikap sombong kepada orang yang didengki. Mana sama-sama merendah diri. Dan dengan demikian itu, jadilah oleh mereka yang dengki itu akan dia kawan baginya. Asalnya tak suka, asalnya dengki, asalnya tak senang. Maka tukar hal itu dengan sebaliknya. Dan hilanglah daripadanya itu oleh dengki itu. Ini secara praktis ataupun amalinya. Mana kita lawan. Ialah semua benda, semua keinginan-keinginan yang tak baik tu kita kena lawan. Nak sebut benda tak baik, tukar kepada benda baik. Nak nyatakan kemarahan, kita nyatakan sukacita, kegembiraan kan. Lawan tu. Jadi lawan-lawan namanya mujahadah lah. Hati nak kata gini tapi jangan kita turutkan. Kerana kalau kita turut itu kita mana patuh taat dengan bisikan iblis syaitan. Jadi bila buang sifat dengki itu, masuklah sifat kasih sayang lah. Okey. Dan tu dia. Hilanglah daripadanya oleh dengki itu. Dan lepaslah ia daripada dosanya dan daripada seksanya. Maka dengan sebab tu, bila tukar, dibuangkan segala sifat dengki, jadilah kebajikan. Kita kasih seseorang dapat nikmat tu pun pahala juga. Okey. Telah berfirmanlah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang bermaksud idfa', tolak olehmu, billati dengan perkara yang hiya ahsan, dengan perkara yang terlebih elok. Mana tolak ni atau mana kalau ada datang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengeruhkan hubungan, hal-hal yang menyebabkan sakit-sakit hati, bermusuhan, dengki-dengki, maka tolak ia. Dengan perkara yang lebih elok. Ataupun sekiranya dikatakan dengan perkataan yang tak baik, maka kita balas dengan yang lebih baik. Ini sifat ataupun perangai yang baik, sifat yang terpuji. Okey. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Maka tiba-tiba orang yang antara engkau dan antaranya itu perseteruan. Katalah awal-awalnya bergaduh, awal-awalnya tak bertegur sapa, awal-awalnya dengki bendengki. Kita buang, kita tolak. Mana kedua-dua belah pihak lah. Buangkan segala sifat hasad dengki itu. Maka apabila kita tolak dengan yang terlebih baik, maka ketika itu orang yang kita musuhi itu, yang kita jadikan seteru itu, waliyun hamim, seolah-olah kawan yang hampir. Jadi best friend pula. Menjadi kawan rapat, sahabat baik pula. Asalnya tak suka, asalnya dengki, asalnya hasad dan umpamanya, maka kita lawan, kita buang segala hasad, segala dengki itu, maka kita berbuat baik dengan dia, maka jadilah kita nanti dengan izin Allah sahabat yang sangat rapat, sangat baik. Ni asalnya berpermusuhan. Itu dari segi praktiknya tuan-tuan. Tapi ialah boleh ke tak kita amal ataupun dapat ke tidak kita bersihkan, kita hilangkan penyakit ni dalam tempoh masa yang singkat, tergantung atas usaha kita. Dan mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kau hilangkanlah dalam hatiku ni sifat dengki. Aku tak senang tengok orang dapat nikmat. Aku tak senang tengok orang senang. Itu penyakit. Jadi penyakit ni mesti dibuang, mesti diusahakan hilang. Kalau tidak, dia akan membara. Maka di samping kita iringkan dengan istighfar, dengan zikrullah, juga kita minta pada Allah Ta'ala. Macam kita lah dapat penyakit zahir kan. Umpamanya katalah kena COVID ke, ataupun kita kena demam ke, ataupun sakit apa kan. Kita usahalah, usaha macam mana, kita pergi jumpa doktor, kita cek penyakit, tengok, kemudian pula kita makan ubat yang dinasihatkan, dan kita
jangan lupa untuk berdoa, minta kepada Allah Ta'ala. Kerana hakikatnya yang memberi sakit Allah dan yang menyembuhkan dia. Maka mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita itu sembuh penyakit itu. Sama juga penyakit hati pun. Bila kita didatangi ataupun kita ada penyakit tersebut, tak lain tak bukan kena makan ubat lah. Apa dia ubat? Ya, dari segi ilmunya begini-begini, bahawasanya dosa dengki ni begini-begini, seksanya begini-begini, menyebabkan amal kamu jadi begini. Bagaimana caranya? Kita tahu penyakit dengki itu kan adalah satu penyakit. Nak ubat penyakit ni dengan zikrullah lah. Macam mana? Kalau perlu rasa minta istighfar, kita istighfar. Kalau tidak, subhanallah ke apa ke mudah-mudahan Allah Ta'ala menghilangkan penyakit itu daripada hati kita. Itu bagi siapa yang hendak, yang ingin supaya penyakit itu dihilangkan. Tapi kalau tak nak macam mana kan? Masing-masing. Kalau tak nak hilang penyakit, nanti kita tanggunglah. Samalah orang nak vaksin tak vaksin terpulang. Tak ada paksaan, tak ada kewajipan. Tapi ialah. Samalah orang yang sakit tak nak makan ubat kan, umpama. Jadi mana terpulang nak makan ubat, tak makan ubat, terpulang. Kalau tahan melawan penyakit, tak apa. Sakit ni sampai bila? Kalau penyakit yang kita kata kronik atau penyakit yang kita kata penyakit yang berpanjangan sampai mati, habislah. Bila mati seseorang, habislah penyakit zahir itu. Tapi kalau penyakit batin tak habis. Kalau hasad dengki ni, dia penyakit ni bawa pada akhirat. Ada kira-kiranya, ada dia punya perhitungan dia. Ni bezanya kan penyakit batin dengan penyakit zahir. Sebab tu mesti kena hilangkan, mesti kena buang sebelum kita pergi menemui Allah Ta'ala. Hati tu kena bersih, kena suci. Sebagaimana hati seorang bayi, seorang kanak-kanak yang baru dilahirkan. Budak yang baru beranak tu, baru lahir tu, ada tak dia? Beranak-beranak je ada sifat hasad dengki, ada sifat takabur, ada sifat tak ada kan? Bersih kan? Bersih lah. Kan Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah ni mana suci bersih. Zahirnya suci, batin juga suci. Hatinya tak ada kata ada penyakit itu, tak ada. Zahirnya pun suci. Sebab tu Nabi kata rihul waladi, rihul waladi, karihil jannah, mana lepas hadis tu saya tak apa ingat. Bauan bayi, bauan kanak-kanak itu adalah bauan syurga. Kan bila kita budak baru beranak, baru lahir tu kan, kita suka cium kan. Kenapa? Bau wangi kan. Wangi-wangi tu Nabi kata adalah bauan syurga. Yalah. Bauan syurga. Kerana apa? Kanak-kanak ni suci. Lahirnya, batinnya suci. Jadi harum. Jadi bila harum, orang suka, orang kasih, orang cium. Kalau mak pak dia berkali-kali tak puas, tak jemu-jemu cium anak kan. Bauan kan. Bauan kanak-kanak tu bauan syurga. Lama-lama ialah bila dah balik hilang dah bauan syurga tu, dia dah menanggung ada dosa dan umpamanya kan. Jadi maknanya sebagaimana kita datang dengan tidak membawa dosa, maka nanti pulang pun mesti dipastikan jangan ada sebarang dosa. Bagaimana? Kita kan sentiasa melakukan dosa, iaitu dengan selalu rajin kita bertaubat, istighfar, selawat dan bagai-bagai lagi lah. Mudah-mudahan kembali kepada Allah Ta'ala tanpa dosa ataupun diampunkan dosa. Baru layak masuk syurga. Kalau kembali dengan bawa dosa, dia tak layak masuk syurga direct. Dia terpaksa transit dulu neraka. Na'udzubillah kan. Tapi kalau tanpa dosa, memang layak masuk syurga. Sebab kembali kepada Allah tanpa membawa dosa. Maka dengan sebab tu ni penyakit-penyakit batin ni dia penyakit yang berkekalan sampai akhirat. Lebih bahaya daripada penyakit zahir.
Dan ketahui olehmu bahawasanya tabiat manusia itu kasih ia akan mendapat nikmat oleh kawannya. Betul tak? Kawan kita dapat nikmat, kita suka tak? Suka. Ya, dia dapat beli rumah, dia dapat beli kereta baru, dia dapat baby, ataupun dapat cucu. Kita suka tak? Sukalah, kerana nikmat. Nikmat Allah Ta'ala ni kena zahirkan lah. Sebab tu kan bayi yang baru lahir itu disunatkan untuk akikah, tahnik, akikah kan. Kenapa? Kerana nak menzahirkan nikmat Allah Ta'ala, bersyukur atas nikmat. Kerana anak-anak ni nikmat. Ya, anak-anak ini adalah nikmat Allah Ta'ala. Jadi bila nikmat, nikmat pasti akan disoal di akhirat. Semua nikmat akan disoal, dipertanggungjawab. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'imin. Kamu akan pasti kena tanya setiap nikmat yang kamu dapat. Termasuk anak, termasuk isteri, termasuk yang nikmat kamu dapat akan kena tanya esok. Maka dengan sebab tu, nikmat ni jagalah baik-baik, elok-elok kan. Supaya kita dikira ataupun dibilang orang yang pandai menjaga, yang pandai bersyukur atas nikmat. Tapi kalau tak dijaga baik-baik, maka kita orang yang tak pandai syukur nikmat. Kita telah kufur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Sebab tu kanak-kanak kan, suka tak kita? Suka. Jadi menzahirkan kegembiraan tentang nikmat, kita buat kekah. Kita buat tahnik, kekah kan. Menzahirkan kesukaan atas nikmat dapat suami atau isteri, maka kita buat walimah. Kan, kenduri kan. Nabi kata aulim walau bisyatin. Buat olehmu akan walimah walaupun dengan seekor kambing. Jadi makna walimah ni kerana nak menzahirkan nikmat. Kamu dapat nikmat, isteri, dapat suami, begitu jugalah orang dapat naik pangkat, gaji bertambah, orang dapat masuk rumah baru, dia buat syukur kan, kenduri kesyukuran kerana dapat nikmat. Jadi kita kasih suka kalau sekiranya kawan-kawan, sahabat-sahabat kita dapat nikmat. Tiada benci ia akan yang mendapat nikmat. Tiada kasih ia akan mendapat nikmat oleh seterunya. Kalau kawan kita dapat nikmat, kita bersyukur, kita tumpang gembira. Tapi kalau musuh kita mendapat nikmat, kita tak suka kan. Orang tu musuh dengan kita, dia dapat nikmat. Tentulah kita tak suka. Musuh dengan kawan dengan kekasih kan. Kan beza tu. Musuh yang kita tak suka, kawan yang kita suka. Jadi bila yang kita kawan dapat nikmat, kita gembira kasih. Ataupun kalau seteru yang dapat nikmat, kita tak suka. Dan bencilah ia akan yang menyusahkan akan kawannya. Kalau kawan kita ditimpa malang, ditimpa musibah, penyakit dan umpama, kita suka tak? Kita tak suka. Dia kawan kita, jiran kita, sahabat kita, dia ditimpa musibah, maka kita turut berduka cita, bukan bergembira. Tiada benci ia akan yang menyusahkan seterunya. Tapi kalau musuh kita ditimpa bencana, musuh kita ditimpa musibah, kita sukalah. Sebab dia musuh kita. Mana musuh ni musuh yang diizinkan oleh agama lah. Jangan musuh yang tak diizinkan. Umpamanya, ialah orang kafir yang nyata-nyata kita kata memusuhi ataupun memerangi agama kita kan. Mencerca, mencela-cela akan Nabi kita, akan kitab suci kita. Kita marah tak? Marah, tu musuh aku, tu orang kafir musuh aku. Kalau dia dapat nikmat, tentulah kita tak suka. Tapi kalau dia ditimpa balak, musibah, umpamanya, padan muka. Pandai sangat duk hina agama Islam, duk hina Nabi. Sekarang Tuhan bagi balak. Suka tak? Sukalah. Sebab musuh kita. Tapi kalau saudara kita, sebaliknya. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan pada benci, itu dia.
Jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan pada benci. Mana boleh sama kan? Orang kita kasih daripada orang yang kita kasih dengan orang yang kita benci, kawan kita dengan musuh kita sama tak? Tak sama kan? Kita mesti kasih kawan kita. Musuh kita tak kasih, kita benci kan? Tu kasih benci. Maka hendaklah melaksanakan engkau akan diri engkau daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Baik ya. Ni dia bahas musannif ni dia bahas sifat tabiat kita. Perasaan kita, sifat semula jadi kita. Kita kasih kepada orang yang kita kasih. Kita suka pada orang yang kita, tapi kita benci pada orang kita benci. Kita benci pada orang seteru. Ini sifat sifat semula jadi. Memang begitulah mana-mana pun. Jangan kata manusia, haiwan, binatang pun begitu juga kan. Baik. Maka hendaklah melepaskan engkau akan diri engkau daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Kalau dah jadi tabiat kita, payah nak hilang, payah nak buang sifat dengki ni, maka jadikan buatkan bagi diri engkau dua perkara, dua hal. Cara mana nak melepaskan daripada dosa mendengki itu. Pertama, bahawa tiadalah engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau dan dengan anggota engkau dan segala pekerjaan engkau yang bahasa ikhtiar. Baik. Dah jadi tabiat dalam hati kita sifat dengki ni. Dah bersarang lama. Bukan tak mau buang, nak buang, tapi masih ada lagi, masih ada masih tetap lagi dipalit dengan sifat dengki. Jadi walaupun dalam hati tu ada perasaan dengki, maka jangan dinyatakan, jangan dizohirkan, sembunyikan. Jangan blok dalam hati aku dah rasa sakit, kemudian kita cakap hati aku gini, jangan dizohirkan sifat dengki itu. Sama ada dengan lidah, kita cakap, mana percakapan tu menunjukkan kita tak suka. Jangan keluar perkataan-perkataan yang menzohirkan mana kita dengki pada dia atau tak suka pada dia. Itu satu. Dan anggota perbuatanlah, tindakan. Banyaklah, umpamanya memalingkan muka apabila bertemu, tidak mau menjabat, salam menjabat tangan apabila bersalaman, dan itu zohir dalam menzohirkan perbuatan tak suka, dengki. Dan segala pekerjaan engkau yang bahasa ikhtiar yang dapat kita kontrol. Apa-apa perbuatan yang menunjukkan bahawasanya orang yang berbuat itu ada sifat tak suka ataupun dengki, maka jangan zahirkan. Boleh? Mana jangan tunjuklah yang kita tu tak suka ataupun dengki. Mana kita kena berkelakuan yang sebaliknya lah. Suka gitu dan saya, mana jangan zahirkan. Baik. Bahkan menyalahilah engkau dengan lidah dan anggota engkau akan yang tersebut daripadanya itu. Maka kita menyalahi. Jangan muafakat dengan apa yang ada dalam hati. Seperti yang telah terdahulu lah. Telah terdahulu. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, thalathun lam taslam minha hadhil ummatu. Al-hasadu waz-zannu wat-tayaratu. Ala unabbi'ukum bil makhraj minha idza zananta fala tuhaqqiq wa idza hasadta fala tabghi wa idza tatayyarta famdi. Baik, baik, fahamkan. Bermula tiga perkara ini tiada sejahteralah daripadanya oleh ini umat. Mana tiga perkara ni akan sentiasa bermain-main, berlegar-legar dia pada kelakuan umat ini, umat aku, kata Nabi. Tiga hal ni memang ada sokmo. Tiga hal ni, tiga nyakit ni memang sentiasa akan
Ya, walaupun kadang-kadang naik kadang, lepas tu turun, kadang naik balik ya. Hati. Apa dia ni? Ya, ya. 3 perkara ni. Tiada sejahtera lah daripadanya oleh ini umat. Ada sokmo. Pertamanya dengki, hasad. Hasad dia akan tetap ada. Nabi kata umat ni, jadi mana umat ni mana? Umat baginda Nabi yang terdiri dari berbagai-bagai rumpun dan bangsa. Ya, bukan umat Melayu je ada sifat dengki, umat-umat bangsa-bangsa lain pun ada juga. Kerana Nabi dah menyatakan demikian. Umat Arab pun ada sifat dengkinya, umat Melayu pun ada sifat dengkinya, umat Cina ada belaka. Jadi maknanya benda ni meratai. Ialah cuma boleh kawal, tak boleh kawal, buat atau tak buat, tindakan dan sebagainya. Tak, akan ada. Sebab itulah penyakit ni penyakit yang sentiasa ada dan turun-temurun. Dia punya kesinambungannya, dia punya jangkitan dia. Tak, sampai bila-bila. Tapi yang penting bagi kita bukan penyakitnya, iaitu mengetahui dan menghindarkan. Tak, nak lari daripada penyakitnya bagi hilang seluruh dunia, tak ada. Mesti ada juga dengki-mendengki ni kan, ada. Tapi macam mana nak kawal, macam mana nak kontrol, macam mana nak jaga hubungan sesama. Dah. Apakah tindakan terpencara, maka kita ikutlah kaedah ulama-ulama tasawuf bagaimana mengatasi masalah penyakit dengki ni. Satu. Yang keduanya jahat sangka, su'uzon. Menyangka sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Tak, menyangka ni mana kita ialah syahwat sangka. Ni penyakit ni ada sokmo. Kepada siapa pun tetap ada. Kadang ialah kalau kita kata pada orang yang jahil, pada orang yang ahli maksiat mungkinlah. Kadang-kadang pada terhadap orang yang berilmu pun ada juga jahat sangka. Sama-sama ataupun macam mana. Memang ada su'uzon ni. Tapi adakah su'uzon ni tak ada obat ataupun tak ada, macam mana nak mengatasi? Ya, ada obat dia. Ada cara dia untuk mengatasi su'uzon. Nanti Nabi bagikan formula dia. Nabi bagikan point dia. Dah, jadi penyakit ni akan ada semua-semua. Sejak daripada zaman awal sampailah akhir. Jahat sangka, su'uzon. Ada tak? Ada kadang-kadang melihat kepada ini kita jahat sangka, melihat kepada tu tambah kalau sekiranya perbuatan ataupun yang kita lihat tu menyalahi apa yang sepatutnya. Jadi kita akan berjahat sangka. Dan yang ketiganya at-tatayyur. Tatayyur, bercanding. Apa dia makna bercanding? Bercanding ni makna melakukan sesuatu bergantung kepada bunyi-bunyian. Contohnya burung. Maknanya kita kata ialah orang tua-tua kita dia banyak petua tapi percaya kepada kesialan. Bunyi suara burung, bunyi itu bunyi ini menyebabkan kita membatalkan ataupun menangguhkan kerja urusan yang sepatutnya kita buat. Kan dulu-dulu kan orang pagi nak melangkah tu tengok dulu. Yalah itu petua betul. Tiba-tiba melangkah biawak melintas. Kita berapa banyak biawak tu sampai kena langgar pun ada. Habis nak terus ke tak terus pergi kerja. Percaya umpamanya lah biawak ke, ular melintas ataupun bunyi burung hantu kan. Itu ada orang nak mati tu. Jaga-jaga. Ataupun tatayyar ni tayyarah ni mana burung. Ta'irun kan, kapal terbang tayyarah ni mana bunyi-bunyi burung. Petanda-petanda yang ni kebiasaannya iaitulah kepercayaan orang jahiliah. Sama ada jahiliah Arab ataupun jahiliah Melayu. Ada yang yakin dan percaya dengan bunyi-bunyian ni, dengan petanda-petanda ni, binatang ni menyebabkan begini begitu. Sehingga ada yang mengambil keputusan membatalkan dan umpamanya. Ni. Tapi petua-petua lain. Petua ni berdasarkan kepada ilmu. Dia ada ilmu dipanggilkan ilmu. Ialah dalam agama kita kan, di samping ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu alat, ilmu tafsir, dia juga ada ilmu
Munajjamun dia panggil, ilmu bintang, melihat kepada kedudukan bintang-bintang utama di langit. Berdasarkan kepada itu dapat diketahui bahawasanya sekian-sekian benda, sekian-sekian perkara ya. Macam kita tengok langit lah kan, bila kita tengok awan mendung kemudian jadi gelap, itu petanda apa? Petanda hari nak hujan, angkat kain di jemuran. Kan petanda apa? Petanda nak hujan. Betul tak? Itu ramalan ke apa tu? Syirik ke apa tu? Tak. Itu dah biasa, kebiasaan. Itu yang biasa kita tengok. Ya, bila hari nak hujan, gelap gitu, angin gelap. Kemudian guru petir dan umpah, itu tanda nak hujan. Itu ya. Jadi mana itu ada dia punya ilmu dia. Ilmu munajjamun ya, ilmu bintang kita panggil, ataupun ilmu falak, astronomi kan. Itu lain, itu berdasar kepada ilmu. Tapi yang ni semata-mata bunyi, semata-mata suara, semata-mata ya melihat kepada keadaan ya begitu begini, maka menyebabkan tergendala pekerjaan dan sebagainya. Okey. Itu namanya tatayyur. Sini dia panggil bercanding ya. Bercanding ni bahasa apa? Bahasa Melayu. Bahasa apa ya? Bercanding. Ya, mana mempercayai ramalan-ramalan lah. Okey. Jadi mana yang ketiga ni? Banyak ke tidak? Banyak. Jangan kata orang Melayu, apa bangsa pun dia ada kepercayaan karut ni. Ataupun kurafat ya. Tapi ya, ada perkara-perkara yang boleh kita pegang kerana berdasarkan kepada petunjuk daripada ilmu. Bahkan kitabnya pun ada. Siapa biasa baca kitab Tajul Muluk, misal kata Sirajul Zalam, ya, itu semua cerita tentang ilmu falak, tentang ya petua-petua ya, ataupun hari-hari yang baik yang begitu begini dan sebagainya. Ya, tu Syekh Abdullah Fahim tu salah seorang ahli falak yang mahir. Sama juga Syekh Tahir Jalaluddin juga, dua orang ahli falak Melayu. Jadi mereka ni memang ahli, memang mengetahui ataupun dia bukan meramal tetapi mengetahui daripada petanda-petanda alam dengan kedudukan buruj, bintang dan umpamanya akan berlaku sekian-sekian perkara. Itu memang ada. Bahkan kalau kita katakan kalau zaman-zaman terdahulu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, bagi Firaun, bagi Namrud itu ada ahli bintang, ahli nujum kita panggil kan. Macam kita tengok cerita nujum 4 belalang tu lah. Itu bukan itu tidak, itu secara kebetulan ya. Tapi kalau ahli nujum yang sebenar memang dia mengetahui. Namanya pun nujum. Nujum mana bintang. An-najmu, wan najmi idza hawa, kan bintang tu apabila dia terbit. Jadi Allah Taala bersimpah dengan bintang. Menunjukkan di situ ada petanda, ada petunjuk yang dapat kita jadikan panduan. Dengan keberadaan bintang itu di ufuk sekian-sekian, kedudukannya begitu begini, dia ada dia punya panduan dia. Itu bagi ahlinya lah. Dan asalnya kalau ikut sejarah ilmu kita kata munajjamun, ilmu falak ni, ilmu bintang ni adalah diturunkan ia kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris manusia pertama yang Allah Taala berikan ilmu kepandaian ilmu bintang. Nabi Idris alaihissalam. Dengan ilmu ni turun temurun ilmu ni. Bahkan hebat tak hebat ilmu bintang ni, ilmu munajjamun ni, ketika Nabi Isa alaihissalam itu diburu oleh orang Yahudi. Orang Yahudi maklumlah saja kan, kita tahu kisah ceritanya kan. Dia nak bunuh Nabi Isa alaihissalam, yang mana akhirnya Nabi Isa diangkat ke langit kan. Nabi Isa ni ketika diburu oleh orang Yahudi bersembunyi. Satu tempat, satu rumah yang tak ada siapa pun tahu. Tak ada siapa pun tahu, tak ada siapa pun yang bocor rahsia dan sebagainya. Nabi Isa bersembunyi. Maka mana kalau ikut adat katanya, memang kalau dah sembunyi gitu memang tak jumpa lah. Macam kita kata apa, kalau kita kata yang jolo ya, jolo tu dia sembunyi sampai leni orang tak jumpa, padahal orang tahu kan, tapi saja je kan, tak tahulah tapi Nabi Isa begitu hinggalah ketika Nabi Isa itu ditemui oleh orang Yahudi.
Padahal dia sembunyi dah, sembunyi ya, tapi jumpa juga. Maka Nabi Isa duduk dalam rumah tu, duduk dalam bilik. Dia kat luar orang Yahudi ya, yang memburu. Kerana tahu tempat persembunyian Nabi Isa. Nabi Isa pun bertanya, bagaimana kamu boleh tahu aku ada kat sini? Jawab orang Yahudi di luar dengan ilmu nujum, ilmu munajjamun, ilmu nujum. Ya, kerana dia ada perkiraan dia ada waktu sekian ya. Dia tahu. Tu hebat tak hebat ilmu nujum ni, munajjamun ni. Bila dengar begitu, Nabi Isa pun berdoa, ya Allah, jadikanlah kesamaran kepada mereka yang yang belajar ilmu nujum. Makna betul-betul orang yang nak mahir, dia kena otak dia kena cerdas, kena genius. Baru dia boleh menguasai ilmu munajjamun, ilmu falak ni. Kalau setakat IQ low, setakat kita kata pemikiran tak lagi, memang tak boleh belajar lah. Ilmu yang dikatakan falakiah ataupun astronomi ataupun dalam istilah munajjamun, nujum, ilmu nujum ya. Mana kena betul-betul bijak. Mana orang yang berjaya menguasai ini memang orang bijak sungguh. Tak? Bijak tak bijak, mana apa yang dia kata tu bertepatan, tepat. Jadi kalau kita rujuk balik kepada pendapat Syekh Abdullah Fahim, kedudukan bintang ya, pada malam kemerdekaan 30 Ogos, mana malam 31 itu dia katakan kedudukan bintang ni akan berada kedudukan burus ni. Burus ni maknanya susunan daripada beberapa bintang yang membentuk satu, kita kata apa, burus lah. Batu burus juga, burus kapal layar ada, burus Virgo ada, Scorpio ada kan, kala jengking ya. Dan macam-macam, dia ada 12 burus kan. Burus ni mana susunan bintang-bintang. Burus, membentuk burus. Akan berada sekian-sekian kedudukannya, digrinya, kemudian kecerahan sekian-sekian ya. Matahari ni, planet ni. Jadi dia beritahu tu sebelum lagi berlaku. Sebab apa? Ialah ketika Tengku Abdul Rahman dia nak pergi dapat kemerdekaan daripada British, dia minta pendapat ulama, Syekh Abdullah Fahim. Wahai Syekh, kalau sekiranya kita dapat kemerdekaan, kita nak tetapkan satu tarikh lah, tarikh kemerdekaan. Supaya tarikh ni akan sentiasa diingat, sentiasa diraihkan, sentiasa diingat. Jadi kita ingat lagi kemerdekaan kita 31 Ogos kan, tiap-tiap tahun kan. Jadi tarikh tu siapa yang bagi? Maka Syekh Abdullah Fahim bagi. Ya. Maka dia kata akan berlaku gini, kedudukan bintang burus yang begini, yang jelas pada malam tu 4 burus akan nyata secara terang. Kemudian kecerahan planet, planet Mushtari, planet itu ia akan sekian kecerahan dia. Di samping tu ada lagi lah beberapa perkara yang dinyatakan oleh Syekh Abdullah Fahim. Maka apabila dilihat oleh orang yang mengetahui tanda-tanda, dilihat ahli falak melihat keadaan seperti mana yang dijangka, memang betul. Tepat apa yang dikatakan oleh Syekh. Dia bukan beramal, dia menetapkan ataupun menyebutkan tentang perkara itu berdasarkan kepada ilmu yang dia faham, yang dia miliki. Tapi dia katakan kalau sekiranya tidak, ataupun kalau sekiranya belum lagi diberi kemerdekaan, kata Syekh Abdul Fahim, maka tunggu 5 tahun yang berikutnya. 5 tahun yang berikutnya dan masa yang sama, 30 Ogos juga. Mana kalau sekiranya takdir tak dapat kemerdekaan 31 Ogos 57 tu, dia kata jangan bontak, jangan demonstrasi, sabar 5 tahun lagi, masa yang baik untuk istihar. Tapi ternyatanya memang betul lah. Dan 5 tahun kemudian orang ahli falak melihat, menilik kepada kedudukan burus bintang seperti mana yang betul, tepat. Genap 5 tahun, 30 Ogos, malam 31 Ogos tahun 63. Dan dia beritahu juga tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu ni dia akan kekal sehingga kepada sekian tempohnya dan akan bertukar pula. Tukar apa? Tukar nama daripada semenanjung Persekutuan Tanah Melayu kepada Malaysia tahun 63. Itu semua ilmu. Bukan ramalan ataupun bukan kata kebetulan tidak.
Ya, semua tu adalah fakta, adalah ilmu. Ilmu Allah Ta'ala belaka tu. Ya, ilmu yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi Idris berkembang sampailah kepada umat akhir zaman. Ya, jadi tu ya. Baik, balik kita kepada kitab kita ya. Kita cari tempat berhenti ya. Iaitu ya, balik kita iaitu tatayur tadi. Tatayur ataupun tatayur ya. Baik, jadi maknanya tiga hal ni sentiasa akan ya kita kata kita akan sentiasa adalah makna sentiasa bermain-main di kalangan umat ni. Satu, penyakit dengki, kemudian yang kedua penyakit jahat sangka, suudzon, dan ketiga tatayur, bercanding dia sini kata. Ya. Baik, adakah tiada aku khabarkan kamu dengan tempat keluar daripadanya, yakni cara mana nak mengatasi masalah ni? Bersembah sahabat. Ya, berkhabarkan kali ini ya. Kita akan sambung pula, insya-Allah lagi akan datang. Cara-cara mengatasi tiga perkara ini apabila berlaku ya. Okey, insya-Allah kita sambung. Masa tak mengizinkan, wallahu taala alam, wabillahi taufik wal hidayah. Sebelum tutup, ada pertanyaan ataupun soalan, bolehlah satu dua. InsyaAllah, siapa yang ada kemusykilan, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sila. Tak ada, kita tutup Silakan Ustaz. Senyap tak ada tu. Okey lah tu. Tak ada. Ojang, ada Ojang? Tak ada Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ilman aqdamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna 'ilman hikna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillah wa minkum. Jazakallahu khairan jazak. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.